تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد. Yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan izin daripada Allah kita dapat sama-sama menunaikan sembahyang Zuhur secara berjemaah, dan seterusnya kita mengambil masa dan doa yang ada pada hari ini sekadar 10 minit untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak peringatan ataupun tazkirah Ramadan yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di antara hikmah yang ada kepada bulan Ramadan ialah melahirkan sifat rasa mudah terasa ataupun mudah simpati, terutamanya kepada mereka yang tidak bernasib baik, seperti mana kita yang mempunyai 1001 macam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari ini. Di antara sunnah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam ini, di antaranya hidup mati, di antaranya lagi sihat dan sakit, di antaranya lagi bersatu dan berpecah, dan di antaranya lagi kaya dan miskin. Itu di antara sunnah yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada alam, yang walau bagaimana kita cuba nak menghapuskan perkara-perkara ini, kita tidak mampu. Kita tidak mampu nak memberi sihat pada semua orang, akan ada orang sakit. Kita tidak mampu untuk memaksa orang menerima pendapat kita semuanya, akan ada mereka yang berterikat. Kita tidak mampu untuk mengkayakan semua orang, akan ada orang miskin. Kerana itu slogan-slogan seperti pembasmian kemiskinan dan sebagainya lagi, ini adalah perkataan-perkataan retorik semata-mata. Kalaulah ada pembasmian kemiskinan ini, nescaya negara-negara kuasa-kuasa besar tidak akan ada orang-orang miskin di negara mereka. Namun begitu, ianya tetap berlaku, kemiskinan tetap berlaku. Dan kemiskinan ini adalah merupakan di antara sunnah ataupun di antara ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada dunia ini. Walau bagaimana kita nak lari daripada kemiskinan, akan tetap berlaku. Kerana itulah Allah Subhanahu Ta'ala yang menjadikan adanya orang kaya, adanya orang miskin. Allah Ta'ala yang menetapkan ada orang kaya, ada orang miskin. Allah Ta'ala juga yang menetapkan penyelesaian terhadap masalah yang berlaku apabila berlakunya perpecahan. Apabila kita mengetahui bahawa adanya kesatuan, adanya perpecahan, Allah Ta'ala menyelesaikan masalah perpecahan dengan mengajak kepada manusia supaya bersama-sama dengan kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah yang menjadi sumber perujukan kepada seluruh umat Islam. Begitu juga dengan miskin dan kaya. Apabila adanya orang kaya, adanya orang miskin, Allah Ta'ala memberikan penyelesaian kepada isu kemiskinan ini. Dan di antara penyelesaian yang dinyatakan oleh Allah, iaitulah dengan adanya kewajipan zakat. Kewajipan zakat adalah di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke atas setiap mukallaf, setiap orang yang lahir di atas dunia ini, yang sempat dengan di bulan Ramadan ini, maka wajib ke atasnya untuk menunaikan zakat fitrah. Itu tak masuk lagi zakat pendapatan, tak masuk lagi zakat emas perak, tak masuk lagi zakat pertanian, tak masuk lagi zakat emas dan sebagainya lagi. Banyak lagi zakat-zakat ini. Zakat fitrah adalah zakat yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada semua orang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunaikan hak kepada orang yang tidak bernasib baik. Kerana itu mereka yang tidak membayar zakat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengisytiharkan perang. Kerana apa? Kerana ia adalah merupakan satu perkara yang wajib, yang mesti dilakukan. Tidak membayar zakat berarti kita telah memakan harta secara yang tidak betul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Termasuk dengan cara yang batil ini ialah
bila mana kita tidak mengeluarkan zakat. Kerana apa? Kerana bila kita tidak mengeluarkan zakat, kita telah memakan hasil ataupun menggunakan harta yang walaupun daripada akaun kita, daripada duit ringgit kita, daripada poket kita, tapi kita telah menggunakannya yang kita tidak sedar bahawa sebahagian daripada pendapatan kita itu adalah hak yang telah ditentukan oleh Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah asnaf mereka, seperti asnaf yang lapan, yang di antaranya golongan fakir, golongan miskin, golongan ibnu sabil, golongan fi sabilillah, golongan al-gharibin dan sebagainya lagi. Ini adalah penyelesaian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara hikmah Ramadan untuk melahirkan rasa mudah simpati dengan kesusahan, kemiskinan yang ada kepada orang yang lain. Dah, ini sepatutnya yang lahir, yang berlaku apabila kita berpuasa dengan pengertian yang sebenar. Kerana apabila Allah Ta'ala memfardukan kepada kita puasa, agung ke, sultan ke, Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, ataupun seorang petani ke, seorang nelayan ke, semua berpuasa, semua wajib berpuasa. Dan bila mana kita berpuasa, kita akan lapor. Dan lapor seorang raja, lapor seorang Perdana Menteri, lapor seorang rakyat biasa, sama saja. Tak makan, tak minum, perasaan lapor sama. Tak jadi lain, sebab dia anggur jadi lapor lain, lapor kurang sikit contohnya, tak sama saja. Sama saja. Bila mana dia merasai kelaparan, maka dengan itu dia akan mengetahui beginilah barangkali kelaparan yang dialami oleh orang yang miskin, oleh orang yang tidak pernah cukup makanan, seperti mana yang pernah berlaku dalam dalam satu rancangan soal jawab agama berkaitan dengan Ramadan yang berlaku di Saudi Arabia, apabila seorang guru agama yang penceramah yang sedang memberikan ceramah berkenaan dengan soal jawab Ramadan, seorang pemanggil daripada Ethiopia telefon kepada Syekh ini bertanya tentang apa hukum puasa seorang yang tidak pernah bersahur dan juga berbuka. Lalu dia bertanya, bagaimana tidak pernah bersahur, tidak pernah berbuka? Sahur ni tak apalah, kalau tapi buka dah kadang buka. Dia kata, bagaimana kami nak menyahur, lalu bagaimana kami nak berbuka, sedangkan kami tidak ada makanan. Puasa bagi kami bukan Ramadan saja. Sebelum pada Ramadan kami telah berpuasa, habis Ramadan kami terus berpuasa. Kami puasa semua. Dan kami tidak kenal apa itu sahur, apa itu buka, sebab kami senantiasa bersahur, kami senantiasa berpuasa. Ini dia. Jadi orang yang pernah puasa, dia akan tahu bagaimana perit, susah, perasaan mereka yang berlaku. Jadi sudah tentulah ini mewujudkan perasaan mudah belas kasihan kepada orang miskin. Kita tengok apa yang berlaku dan Kabul hari ini di Alor Gajah, Melaka. Seorang remaja berusia 17 tahun dibunuh, dipukul, bukan dibunuh, dipukul, tapi mati. Dipukul, akhirnya mati anak dia, anak sulung dia. Sebab anak sulung dia minta izin daripada ayah dia nak kerja. Kerana apa? Tak tahan tengok adik-beradik ni sahur, buka, makan bubur. Nak kali sahur, nak kali buka, makan bubur. Dah, kita bubur sama. Dah, tengok macam kita nak buat air aku. Tempat yang bubur sangat, bubur ni barang kan. Dia nyau buka bubur, nyau buka bubur. Air pula air masak, air kosong je minum. Tak ada air cendol ke, air kopi ke, air jus ke, air Milo ke apa ke, tak ada. Air kosong, buka air kosong, makanan bubur, tu je. Jadi tak sanggup tengok ni siang adik-beradik ni 9 orang ni minta izin daripada ayah nak kerja. Ayah rasa tercampur, mati. Dah, mati. Itu kejadian berlaku kemarin. Di mana? Di Melaka. Dan saudara jangan ingat apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di tempat lain tu tidak berlaku di Terengganu. Di Terengganu pun sama. Saya sendiri pernah pergi melawat banyak tempat, antara sebuah tempat dah jauh daripada tempat kita ni. Satu keluarga yang ibu ni cerita pada saya, dia kata dia terpaksa catu susu anak dia. Dia buat susu anak dia tu, dia kena catu. Kalau sepatutnya buat susu 5 aur contohnya dah, kena tak susu 5 aur, air 5 aur baru jadi susu. Ni susu tak 2 aur, air 5 aur, mana tak jadi susu. Jadi air perisa susu tu je.
Tapi dia kata nak mana, terpaksa. Sebab tak ada PT, miskin. Dia kata tok lelaki ada tak? Tok lelaki ada. Tok lelaki kerja mana? Kebetulan tok lelaki dia doktor tak ada tauliah ni. Dan apa mana saya kata tak apalah. Doktor tak ada tauliah ni cocok je. Tak apalah. Jadi jiran kata ustaz nak malam saya dengar wawah nangis. Kalau ustaz ada jawatan kuasa ke, ada kumpulan ke, ada NGO ke apa ke, ada aktiviti, tolong kau BPT ke dia. Siang ke dia kata malam-malam dengar semua anak dia nangis. Kita ni bukan tak berhulu juga sikit-sikit. Dia kata sekilo 2 kilo beras, tapi nak kali nak ulu tak tahan juga kita pun. Kata makcik tadi, saya kata tak apalah, kita cuba lancar lalu mana, kita pergi setakat mana ada. Ni berlaku di negeri kita, negeri Terengganu, negeri petroleum ni, negeri kaya-raya ni, kan? Kaya-raya negeri kita ni. Tapi ada rakyat yang terpaksa cantu nak minum susu, nak beri kandung. Dan kalaulah tidak kerana puasa, maka kita tidak tahu bagaimana perasaan orang yang pernah melapor, pernah menghidap makan dan minum dan sebagainya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala mewajibkan pada kita zakat. Pejabat zakat pun masalah juga. Sebab tu saya cek, saya buat beberapa kita kata kajian sikit, mengapa isu kemiskinan yang berlaku dalam negeri Terengganu ni begitu hebat. Negeri Terengganu kan antara negeri nombor pernah jadi nombor 2 termiskin, pernah jadi nombor 1, pernah jadi nombor 2. Sewaktu kita momentum alhamdulillah jatuh nombor 4. Sekarang ni masih kekal mengikut apa yang dibentangkan dalam Sidandu bahawa ni nombor 4 paling miskin dalam Malaysia. Sedangkan negeri Terengganu adalah pembekal ataupun pengeluar minyak utama dalam negara kita. Sebahagian besar daripada hasil Petronas, sebahagian besar daripada hasil negara ni bagi daripada hasil bumi negeri Terengganu. Tapi rakyat Terengganu nombor 4 paling miskin dalam Malaysia. Ini satu benda yang cukup menyusahkan kita, yang menyedihkan kita. Ramai orang miskin di Terengganu, tapi beri laporan, beritahu pada kita. Bila mari jumpa dengan kita kata tidak pergi ke pejabat zakat, dia kata tidak. Tapi banyak masalah sangat, nak tu lah, nak ni lah, nak pergi cek dulu, nak pergi bagi banyak susah sangat, dia kata. Kalau kita ni lapor hari ni, kalau isi barang hari ni, minggu depan baru tajuk apa, nak jumpa ke seminggu tu nak makan berapa. Awal lapor nak makan selalu. Bukannya dah isi barang, dah bila boleh ni minggu depan. Tak boleh tahan minggu depan, sementara nak tunggu minggu depan nak makan apa. Birokrasi pejabat zakat antara masalah. Sebab tu saya pernah buat satu kertas dan saya berani meletakkan di antara punca kepada berlakunya gejala murtad di negeri dan juga di negara kita adalah, di antaranya yang menyumbang kepada berlakunya gejala ini ialah kerana birokrasi pegawai agama, khusus di pejabat-pejabat zakat yang susah untuk menyalurkan. Sebab kadang-kadang agensi-agensi zakat kita lebih berbangga dengan pencapaian kutipan yang beratus juta, bangga dengan kutipan beratus juta, tapi lemah di dalam aspek berkaitan dengan pembahagian. Bil siapa bab bagi, tengok mu ini apa mu ni, color apa mu ni, lambang apa mu ni, bahagian mintok belaka, bahagian bagi tengok color. Mana boleh? Dah, bahagian mintok belaka, bahagian bagi belaka lah. Ada orang tak boleh, ada orang boleh. Asnaf yang sepatutnya boleh, tapi tak boleh. Ini tidak sepatut berlaku, tapi berlaku dalam diri kita. Jadi sebab tu mereka yang uruskan hal-hal berkaitan dengan zakat ni perlu menyelesaikan masalah ni. PT zakat kita yang beratus-ratus juta tak boleh simpan. Sebab tahun depan kita kutip pula, beri pula ni dah kutip PT bertambung-tambung, bagi sikit simpan, kumpul dalam akaun, nak tengok angka banyak, lepas tu kan bawa ke orang, kita banyak PT zakat kita beratus-ratus juta. PT zakat bukan untuk dikumpul, PT zakat untuk dibahagikan, untuk diagihkan, supaya walaupun kita mustahil nak membasmi kemiskinan, paling kurang kita boleh menjarakkan kemiskinan. Itu saja. Paling kurang kita boleh beri sinar kepada orang-orang miskin, orang-orang yang daklah sampai pekat nyau buka pun makan bumbu, minum air masak, dak kena air mani, daklah sampai pekat tu. Tapi ini berlaku sekarang. Jadi sebab itulah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, ini di antara hikmah yang ada pada bulan Ramadan untuk membentuk jiwa kita, diri kita menjadi seorang yang lebih prihatin dengan nasib apa yang berlaku pada umat Islam. Bukan saja tempat kita, tapi juga di negara-negara yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Bukan daripada kalangan kami orang yang tak cara orang lain, tak cara, tak jaga tepi kayu orang, tak boleh. Tak jaga tepi kayu orang ni tak boleh pakai tau. Kita kena jaga tepi kayu orang. Jaga dalam erti kata apa? Jaga dalam erti kata tengok lagu mana keadaan dia,
mampu kedok dia, rock ke dia apa semua kan. Kalau dia rock, kita mampu. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita semua. Bukan sahaja di negeri kita, di kampung kita, di daerah kita, negeri kita, negara kita, tapi juga di luar negara. Kita tengok di luar negara begitu juga. Di Mesir, di Syria, di Afghanistan, di mana lagi, di Thailand, di Myanmar. Ini semua negara-negara yang sedang menghadapi masalah umat Islam yang memerlukan perhatian kita semua. InsyaAllah hari Khamis depan ni, hari ni hari Ahad, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Khamis ni, hujung minggu ni, hari Khamis ni, insyaAllah akan mari ke surau kita ni. Itulah Syekh Amir Abdul Halim, Amir Abdul Rahim, itulah nama dia kalau saya tak ingat, jurucakap rasmi kepada parti FJP ataupun parti yang kerajaannya pernah menjadi kerajaan Mesir di bawah Dr. Muhammad Morsi. Dan yang akan datang hari Khamis ini adalah merupakan ahli parlimen Mesir yang berjaya mari ke Malaysia kita ni. Dan insyaAllah dia akan duduk di Terengganu selama 2 hari. Dan hari Khamis ni kita akan bawa ke surau kita ni, semayang zuhur sama kita, dan kita akan minta dia tazkirah sikit Khamis ni. Tazkirah sikit, cerita bagaimana keadaan rakyat Mesir sekarang ni, bagaimana perjuangan umat Islam di Mesir sekarang ni. Dan kita semua pakat-pakat batu lah dengan apa yang kita ada. Jadi kami ni buat meeting banyak sikit kami ni buat meeting banyak sikit. Hak masa untuk bumbu lambuk kita tu banyak tau, tapi hari kami ni nak banyak lagi. Biru-biru tambah. Kita nak kalau boleh ungu ke merah-merah tak apa juga. Merah-merah biar banyak sikit tak apa. Ataupun kalau ungu sekepi 2 pun tak apa dah. Ataupun nak banyak lagi tak apa. Ataupun nak jadi saing pun tak apa. Kita kira belaka insyaAllah. Dan hari kami ni insyaAllah kita bawa ahli parlimen kerajaan Morsi untuk mari cerita apa yang sebenarnya berlaku di Mesir insyaAllah. Jadi saya setakat itu saja, dan mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.